Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar tasrif, iaitunya hari ini muka surat 54. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Waalaikumsalam Puan Siti Mazmin. Okey. Jadi sebelum kita mula, saya nak tanya ni kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tak? Suara saya jelas ke tak? Ataupun skrin iaitunya yang saya type ni nampak ke tak skrin ini? Skrin nampak ya? Jelas semua ya tuan-tuan ya? Tak ada yang masalah? Okey, wadih. Okey, syukran Puan Fahriya. Waalaikumsalam Tuan Abdul Halim. Okey, tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Muka saya je gelap. Mungkin sebabkan lampu dia tak begitu terang. Okey, Puan Misalmah. Okey, waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan semua, hari ini kita akan belajar tasrif. Tasrif muka surat 54. Tasrif muka surat 54. Iaitunya kita masih membincangkan mengenai wazan infa'ala yanfa'ilu. Masih dengan wazan apa tuan-tuan semua? Infa'ala yanfa'ilu. Masih dengan wazan infa'ala yanfa'ilu ya. Tuan-tuan semua ya. Wazan infa'ala yanfa'ilu. Tapi yang kita akan bincangkan hari ini iaitunya bina ajwaf tuan-tuan. Bina apa? Bina ajwaf. Ustaz, bina ajwaf tu apa Ustaz? Bina ajwaf tu apa tuan-tuan? Bina ajwaf tu apa dia? Okey, kalau kita bercerita mengenai bina ajwaf, kalau kita bertanya ataupun nak memahamkan bina ajwaf, kita kena pandai timbang menimbang tuan-tuan ya. Kita ambil timbangan dia, infa'ala, wazan dia kita ambil. Lepas tu contoh kata kerja yang ikutkan wazan infa'ala apa dia? Dalam table ni ada inqada. Ada apa tuan-tuan? Inqada. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, kita tengok ya. Kita tengok. Mana yang sejajar dengan fa? Yang sejajar dengan fa adalah qaf. Mana yang sejajar dengan ain? Yang sejajar dengan ain adalah alif. Dan mana yang sejajar dengan lam tuan-tuan? Yang sejajar dengan lam adalah dal tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, dari hasil daripada timbang kita ni, kita timbang menimbang tadi ni, hasil dia kita jumpa kata dasar dia adalah qaf, alif dan dal. Kalau kita dah jumpa kata dasar, barulah kita boleh tentukan apa bina dia tuan-tuan semua. Apa bina dia tuan-tuan? Kalau ada huruf illah yang sejajar dengan ain, maka nama bina dia bina apa? Bina ajwaf tuan-tuan ya. Jadi bina ajwaf tu apa Ustaz? Bina ajwaf adalah apabila kata dasar daripada kata kerja tu ataupun apabila ainul fi'il yang sejajar dengan ain adalah huruf illah tuan-tuan ya. Itu maksud kepada bina ajwaf. Macam mana tuan-tuan? Boleh faham ke tidak? Itu yang dinamakan dengan bina ajwaf.
Binaun ajwaf. Jadi bina ajwaf ni apabila yang sejajar dengan ain dia adalah huruf illah. Faham ke tak faham? Okey, tuan-tuan, faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Jadi itu yang pertama ya, mengenai bina. Bina tuan-tuan semua dan semua tuan-tuan yang hadir dekat sini sebaiknya dan kalau mustahaknya kena faham bina. Ustaz, macam mana kita nak ulang kaji tentang bina, Ustaz? Boleh tengok muka surat 5. Muka surat 5. Ada tu di muka surat 5. Jadi apabila yang sejajar dengan ain, ataupun istilah dia ainul fi'il adalah huruf illah. Idza kana ainul fi'il, kalau ainul fi'il dia adalah huruf illah, fayusamma, maka dinamakan dengan ajwaf, fi'il ajwaf. Jadi maka dinamakan dengan ajwaf. Okey, alhamdulillah faham ya. Ustaz, boleh ulangi apa tu ajwaf? Okey. Baik Puan Fahria ya. Puan Fahria. Okey. Jadi ajwaf tu apa dia? Kalau tadi kita kan dah timbang ya. Kita dah timbang. Kita kena timbang dulu. Kita ambil penimbang dia. Apa tu penimbang Ustaz? Itu wazan. Timbangan tu wazan. Kita ambil timbangan dia. Lepas tu benda yang nak kita timbang. Kita cari kata kerja dalam muka surat 54 tu. Yang table atas tu. Table yang atas tu tuan-tuan. Terjumpa kata kerja dia inqada. Kita ambil inqada. Okey, sekarang kita dah nampak timbangan dia dan kita pun dah temukan apa benda dia. Sekarang kita timbanglah. Kita timbang. Timbang tu kita kena cari yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Maka kita jumpai qaf, alif dan dal. Maknanya tuan-tuan, maknanya apa? Yang sejajar dengan ain adalah huruf illah. Kalau yang sejajar dengan ain adalah huruf illah, maka kata kerja tu dinamakan dengan mu'tal ajwaf. Jadi kalau istilah bahasa Arabnya tuan-tuan semua, idza kana ainul fi'li min harfil illah, kalau ain fi'il dia adalah huruf illah, fayusamma, maka dinamakan ajwafan. Maka dinamakan ajwaf. Itulah mu'tallan ajwaf. Jadi kalau ain fi'il dia adalah huruf illah, maka dinamakan dengan apa? Mu'tal ajwaf. Itu maksud dia tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Kalau tak jelas ni tanyakan lagi. Okey, boleh saja. Okey, insya-Allah jelaslah tu ya. Jadi tuan-tuan semua kalau nak ulang-ulang kaji tu boleh tengok lagi muka surat 5 tadi ya. Muka surat 5 tu ada. Muka surat 5 itu ada pembahasan dia. Wadah. Okey. Syukran tuan-tuan semua. Jadi kita dah fahamkan tentang bina. Kita dah fahamkan tentang wazan tadi ya. Jadi kita ni kena ingat ya. Kalau kita nak cari bina, kena pandai timbang menimbang. Timbang menimbang istilah saya lah. Timbang menimbang. Mana Ustaz penimbang, mana timbangan dia? Timbangan itulah yang dinamakan dengan wazan tuan-tuan ya. Apa benda yang ditimbang tu apa istilah dia Ustaz? Istilah dia lah. Saya nak bagi ni kepada tuan-tuan. Ini istilah dia, timbangan dia. Timbangan tu dalam bahasa dia dinamakan dengan wazan. Ini benda yang ditimbang. Yang ditimbang tu nama dia apa? Mauzun. Bukan pisang ya. Bukan pisang ni tuan-tuan. Ini ni benda yang ditimbang, mauzun, benda yang ditimbang ya. Benda yang ditimbang. Okey, alhamdulillah semua faham. Jadi kalau kita sudah faham, dah pandai nak mencari bina, sekarang apa lagi kerja kita? Kita kena tengok, kena fahamkan dan kena hadamkan sirah dan wazan lagi. Sirah dan wazan. Sirah dan wazan ya. Kita cuba latihan sirah dan wazan. Tadi tu bina, sekarang kita fahamkan sirah dan wazan. Okey, sirah dan wazan. Sekarang kita buat tentang sirah dan wazan. Macam biasa tuan-tuan. Macam biasa je latihan kita ni. Tak susah sangat pun insya-Allah. Okey. Di sini ada kata kerja dia.
menyimpang. Ada kata kerja dia apa tuan-tuan? Menyimpang. Telah menyimpang. Contohlah ya, ni contoh ni. Ni biar saya yang jawab, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nak jawab, sila jawab ni. Apa bahasa Arabnya telah menyimpang? Telah menyimpang. Dalam kitab tu ada, dalam table ada telah menyimpang. Kalau telah menyimpang, apa bahasanya tuan-tuan? Telah menyimpang? Telah menyimpang apa dia? Inhaza. Inhaza. Ini maknanya apa? Telah menyimpang tuan-tuan ya. Apa dia? Telah menyimpang. Dan itu sirah dia apa tuan-tuan? Apa sirah dia? Apa sirah inhaza ni? Apa sirah dia? Sirah dia apa tuan-tuan? Kalau telah, maknanya sirah dia apa? Fi'il madi tuan-tuan. Fi'il madi. Apa wazan dia Ustaz? Sekarang wazan dia lagi. Apa ni wazan dia? Wazan boleh rujuk muka surat 52. Muka surat 52 ya. Apa wazan dia? Kalau fi'il madi, wazan dia adalah infa'ala tuan-tuan. Wazan dia apa? Infa'ala. Jadi 3 poin penting yang akan saya tanyakan kepada tuan-tuan dalam latihan sirah dan wazan ni. Yang pertama apa? Saya akan tanya apa bahasa Arabnya bla 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 bla. Lepas tu saya akan tanyakan kepada tuan-tuan apa sirah dia dan apa wazan dia. 3 ya. Okey tuan-tuan semua. Bersedia ke tak? Bersedia ke tak? Yang tadi ni contoh ni. Yang tadi ni contoh. Bersedia ke tak? Masya Allah. Yang contoh pun dah tuan-tuan jawab ya. Bersemangat sangat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bersedia ke tak? Kita cuba latihan tentang sirah dan wazan ni. Bersedia tuan-tuan? Okey. Bersedia ya? Masya Allah. Semua bersedia. Muka surat 54. Puan Nurmah. Muka surat 54. Okey. Sekarang kita cuba latihan dia. Bukan latihan. Apa dia latihan dia? Tadi sini ni inhaza, maknanya telah menyimpang ya, telah menyimpang. Sekarang kita cuba ubah kepada penyimpangan. Apa bahasa Arabnya penyimpangan tuan-tuan? Apa bahasa Arabnya penyimpangan? Tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya penyimpangan? Sila tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Bahasa Arab penyimpangan. Lepas tu tuan-tuan juga boleh tulis sirah dia dan tulis wazan dia sekali. Sila tuan-tuan semua. Tulis apa bahasa Arabnya penyimpangan tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya penyimpangan. Sila tuan-tuan semua. Penyimpangan. Lepas tu tulis sirah dia dan tulis wazan dia sekali. Okey. Masya Allah. Puan Siti Mazmin. Ahsanti. Tuan Abdul Halim. Ahsantum. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya penyimpangan? Okey. Ada lagi nak jawab? Bahasa Arab kepada penyimpangan. Okey, tak ada lagi? Okey, kita jawab sama-sama ya. Mungkin yang hajah-hajah malu-malu ni. Okey, Puan Misalma, Puan Nurma ahsantuma, terbaik. Okey, terbaik. Okey, Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Ada lagi nak jawab? Tak ada? Sila jawab. Tuan Abdul Halim. Okey, terbaik. Boleh, betul. Okey, jadi penyimpangan, bahasa Arab dia apa tuan-tuan? Inhiyazan tuan-tuan ya. Apa bahasa dia tuan-tuan? Inhiyazan. Itu maknanya apa? Penyimpangan. Apa tuan-tuan? Penyimpangan. Lepas tu sirah dia apa tuan-tuan? Sirah dia adalah isim masdar. Jadi ini isim masdar ya. Ini isim masdar ataupun masdar ya.
Jadi ini sirah dia adalah masdar tuan-tuan ya. Lepas tu wazan dia apa Ustaz? Wazan dia adalah infialan tuan-tuan ya. Wazan dia apa? Infialan. Okey, jadi kita dah jumpa ni. Jadi bahasa Arabnya penyimpangan adalah inhiyazan. Jadi sirah dia apa? Sirah dia isim masdar. Wazan dia apa? Wazan dia infialan. Kenapa Ustaz gunakan isim masdar Ustaz? Sebab kan kalau penyimpangan tu kan tuan-tuan, itu kan bermaknakan nama terbitan. Nama terbitan tu dinamakan dengan isim masdar tuan-tuan ya. Okey, Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Barakallahu fikum. Ahsantum. Terbaik. Untuk yang ni. Untuk yang isim masdar ni, sirah dan wazan dia ni, tuan-tuan semua boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Kalau faham, kita teruskan kepada latihan yang kedua. Boleh faham ya? Okey, insyaAllah tuan-tuan semua boleh dapatkan dah ni. InsyaAllah tak susah sangat dah. Okey, faham ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Okey, syukran. Tuan Abdul Halim, Tuan Misalmah. Okey. Sekarang kita cuba yang lain lagi. Kita cuba yang lain. Okey. Okey, kita cuba yang lain. Kita cuba iaitunya yang menyimpang. Apa bahasa Arabnya yang menyimpang? Yang menyimpang. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Yang menyimpang. Yang menyimpang. Sama ada orang yang menyimpang, benda yang menyimpang atau lain-lain lah. Apa bahasa Arabnya yang menyimpang tuan-tuan? Yang menyimpang. Apa bahasa Arabnya? Lepas tu tuan-tuan tulis juga apa sirah dia dan apa wazan dia. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang menyimpang. Lepas tu tuan-tuan tulis apa sirah dia dan tulis wazan dia sekali. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Okay, sila. Yang menyimpang. Okey, Puan Nurmah, fi'il mudhari' yang menyimpang ya. Kalau fi'il mudhari' itu sedang menyimpang, sedang. Maknanya sedang berlaku atau akan menyimpang. Kalau sekarang ni saya nak tanya yang menyimpang, yang menyimpang. Okey, Puan Siti Mazmin, Puan Misalma, ahsantuma, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya yang menyimpang tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Yang menyimpang. Ada yang boleh jawab? Okey, Masya Allah, terbaik. Okey. Jadi bahasa dia apa yang menyimpang tu tuan-tuan? Yang menyimpang bahasa dia apa? Munhazun tuan-tuan ya. Munhazun. Jadi bahasa Arab yang menyimpang adalah munhazun. Lepas tu tuan-tuan semua, apa sirah dia? Sirah dia adalah sirah dia apa tuan-tuan? Kalau yang menyimpang maknanya yang berbuat lah. Contoh makan. Yang makan siapa? Yang makan pelajar. Maknanya pelaku tu. Apa dia tuan-tuan? Isim fa'il. Okay. Wazannya apa tuan-tuan? Wazannya munfa'ilun tuan-tuan ya. Wazan dia adalah munfa'ilun. Okey, wazan dia apa tuan-tuan? Munfa'ilun. Jadi bahasa Arab yang menyimpang adalah munhazun, wazan dia munfa'ilun dan sirah dia adalah isim fa'il tuan-tuan semua. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Ini isim fa'il lah, contoh dia isim fa'il lah. Faham ke tak faham? Okey. Kalau faham, boleh kita teruskan kepada latihan di muka surat 54 ni. Kalau faham ya. Saya tanya dulu, faham ke tak faham ni tuan-tuan? Okey. Masya Allah, syukran Puan Siti Mazmin. Faham ya? Tuan Abdul Halim, syukran. Masya Allah, faham semua ya. Alhamdulillah, tuan-tuan sudah memahamkan
mengenai 3 poin ya. Yang pertama tadi kita dah faham bina, sekarang kita dah faham sirah dan wazan. Sirah, wazan. Ada 3 yang kita dah fahamkan hari ini. Alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan, selanjutnya kita akan membuat latihan yang ada di muka surat 54. Latihan dia lagi ya. Latihan dia yang nombor, kita cuba yang nombor 1. Bolehlah nombor 1 deh. Nombor 1. Nombor 1. Okey, sorry. Kat bawah lah ya. Nombor 1. Nombor 1 ni al-mu'minu, orang mukmin. Orang mukmin itu mim, nun, qaf, alif dan dal. Lillahi wa rasulihi. Okey. Yang pertama kita cuba buat soraf dia, tasrif dia dulu ya. Okey, tasrif dia dulu. Okey, kejap tuan-tuan ya. Kita buat yang ni ya, yang ni. Yang ini ni perkataan yang mim, nun, qaf dan dal ni apa fi'il madi dia? Kita cari dulu apa fi'il madi dia. Sila tuan-tuan. Apa fi'il madi dia? Lepas tu apa sirah dia? Apa wazan dia? Dan apa bina dia? Okey. Bina dia ni bina ajwaf Ustaz. Okey, kita jumpa tadi bina ajwaf ya. Senang saja. Sekarang, apa ni fi'il madi dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Orang mukmin itu bla 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 kepada Allah dan Rasulnya. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Okey. Tuan Abdul Halim terbaik. Masya Allah lajunya ya. Puan Siti Mazmin, Puan Nurma ahsantum. Okey, terbaik tuan-tuan ya. Jadi fi'il madi dia apa tuan-tuan? Fi'il madi dia adalah inqada. Maknanya apa? Tunduk. Inqada. Tunduk ya. Tunduk. Orang-orang mukmin itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Tunduk. Okey, terbaik. Sekarang, apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia ni. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia tu. Kalau tuan-tuan tengok, yang ini ni sirah dia sama ada dia masdar mimi ataupun isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Banyak tu yang boleh tu. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Sila. Orang mukmin itu adalah apa sirah dia? Puan Siti Mazmin, masdar. Okey. Tak apa, boleh saja. Tuan Abdul Halim terbaik, isim fa'il. Okey. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Puan Misalma, isim fa'il. Okey, bagus. Ahsanti. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Okey. Tak ada lagi nak jawab? Jadi sirah dia adalah, kalau dia isim masdar tu maknanya kepatuhan atau ketundukan atau tunduk. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang tunduk atau yang tunduk, yang patuh, yang tunduk. Jadi di sini ni dia menyatakan pelaku. Orang mukmin itu adalah orang yang patuh. Maknanya menyatakan pelaku lah tuan-tuan. Jadi sini ni kita gunakan sirah apa? Sirah isim fa'il. Jadi sini ni kita gunakan sirah apa tuan-tuan? Sirah isim fa'il. Sebabkan perkataan dekat sini nak menyatakan pelaku. Orang mukmin itu adalah orang yang tunduk. Maknanya dia isim fa'il tuan-tuan ya. Dia isim fa'il. Wazan dia apa tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Wazan dia sila.
Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia? Ada boleh jawab. Apa wazan dia? Okey. Masya Allah, terbaik Tuan Abdul Halim. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia tu tuan-tuan semua? Wazan dia. Okey. Puan Siti Maznin. Ahsanti. Masya Allah, terbaik. Puan Nurmah. Wazan dia. Wazan dia. Puan Nurmah silap sikit ni. Wazan dia. Wazan. Boleh rujuk muka surat 52. Boleh rujuk muka surat 52. Muka surat 52 wazan dia. Muka surat 52. Apa wazan dia? Okey, wazan dia adalah mun. Mun fa'ilun. Wazan dia apa? Mun fa'ilun tuan-tuan ya. Wazan dia adalah mun fa'ilun. Okey. Jadi tuan-tuan jangan nampak alif Ustaz. Sini alif Ustaz. Maka wazan dia pun ada alif juga. Bukan tuan-tuan. Tak semua macam tu ya. Tak semua ya. Ustaz sini alif Ustaz. Wazan dia pun kena alif jugalah. Tak semua macam tu. Tuan-tuan ya. Kena hati-hati ya. Kadang-kadang alif ni sama ada dia tu adalah ain. Jadi jangan nampak alif, wazan pun ada alif juga. Jangan ya. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah jumpa fi'il madi dia apa, kita dah jumpa sirah dia apa, kita dah jumpa wazan dia apa, kita dah jumpa bina dia apa tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan semua, terbaik. Kita dah habiskan tasrif dah settle pasal tasrif dah. Okey, alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan? Untuk tasrif ni faham ke tak faham? Tuan-tuan semua, untuk tasrif ni faham ke tak faham? Sila tuan-tuan semua, faham ke tak faham? Sila tuan-tuan, faham ke tak faham? Kalau tak faham boleh tanyakan. Sila tanyakan saja. Jadi kita dalam tasrif ni 4 ni je poin dia. Fi'il madi dia kita kena cari, sirah dia kita kena cari, wazan dia kita kena cari, bina dia kita kena cari. Tapi wazan kena merangkak Ustaz. Memang wazan tu memang dia kita kena berhati-hati. Memang agak susah lah. Tapi tak susah sangat tuan-tuan. Jangan cakap susah. Kalau susah nanti memang terasa susah lah. Jangan cakap susah ya. InsyaAllah itu senang saja. Cuma kita je yang mungkin perlukan masa untuk memahami dia. Tak susah pun insyaAllah. Okey tuan-tuan semua. Okey, terbaik. Sekarang kita masuk kepada nahwu dia tuan-tuan. Maknanya sini ni bahasa Arab dia apa sini ni bacaan dia? Munqad. Kalau di isim fa'il maknanya sini ni munqadun. Tapi kita tak pasti lagi ni. Munqadun ke munqadan ke munqadin ke? Tak tahu kita yang huruf terakhir ni. Dun ke din ke dan? Tak pasti lagi. Nanti kita tengok dalam nahwu. Okey tuan-tuan ya. Okey. Sekarang kita belajar nahwu dia lagi. Nahwu. Sekarang kita masuk pada nahwu ya. Al-mu'minu. Al-mu'minu ini apa ni tuan-tuan? Dalam nahwu dia. Apa ni tuan-tuan semua? Dalam nahwu dia apa ni tuan-tuan? Sebagai apa dia? Orang mukmin itu jadi apa dia tuan-tuan? Okey, Puan Siti Masmin, ahsanti. Ada lagi nak jawab? Apa tu? Puan Misalmah, ahsanti, terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Nurmah, Tuan Zainal, Puan Zainab. Masya Allah, terbaik semua. Semua sepakat. Semua sepakat yang itu adalah mubtada, terbaik. Ini mubtada ya. Betul. Ini adalah mubtada. Betul tuan-tuan semua. Ini mubtada ya. Okey, terbaik. Itu adalah mubtada. Isim di awal ayat dinamakan dengan mubtada. Okey. Terbaik. Okey. Sekarang kita cuba lagi. Ini mubtada. Orang mukmin itu adalah orang yang patuh, tunduk. Ini jadi apa ni tuan-tuan semua? Munqad ini. Munqad ni jadi apa dia? Munqad ni jadi apa ni tuan-tuan? Jadi apa dia? Dalam ilmu nahwu dia. Sebagai apa dia tu tuan-tuan? Okey, Masya Allah. Puan Siti Mazmin, lajunya. Jawab terus je. Masya Allah, terbaik.
Okey, Puan Zainab, ahsanti, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa tu? Sebagai apa dia? Tuan Abdul Halim, Puan Azizah, ahsanti. Ahsantuma. Puan Nurmah, okey. Puan Misalma, okey. Masya Allah, terbaik semua. Tuan Zainal, okey. Masya Allah, terbaik. Ini adalah khabar. Ini khabar ya. Orang mukmin itu adalah orang yang patuh tunduk kepada Allah. Li ni apa ni tuan-tuan? Lillah tu maknanya li plus dengan Allah tu. Li ni apa dia tuan-tuan? Li adalah apa tuan-tuan? Li adalah haraf jar tuan-tuan ya. Li adalah haraf jar. Lepas tu Allahi apa tuan-tuan? Selepas haraf jar apa nama dia tuan-tuan semua? Selepas haraf jar apa nama dia tuan-tuan? Selepas haraf jar. Okey, ada yang boleh jawab? Selepas haraf jar apa nama dia? Selepas haraf jar dinamakan dengan isim majrur. Isim apa tuan-tuan? Isim majrur. Jadi ingat sajalah, kalau ada haraf jar, selepas dia isim majrur. Ada haraf jar, selepas dia isim majrur. Okey. Lepas tu ada wa. Ni rasa saya ni dah belajar ni tuan-tuan dengan Ustaz Angga ni. Wa tu apa tuan-tuan? Wa tu. Sila tuan-tuan, ada yang boleh jawab? Wa tu apa? Saya kecilkanlah ya. Wa tu apa tuan-tuan? Wow. Apa tu tuan-tuan? Ahsanti. Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Nurmah terbaik. Wawul ataf. Okey. Tuan Zainal ahsantum. Terbaik tuan-tuan ya. Okey. Puan Zainab, Puan Azizah. Okey, terbaik semua. Puan Salma. Okey. Jadi ini adalah wawul ataf ataupun harful atfi boleh juga. Wawul ataf boleh juga nama dia ya. Nama dia banyaklah tu, wawul ataf, harful ataf ataupun apa lagi? Wawul ataf, harf ataf boleh. Okey, harful atfi. Maknanya kalau ada ataf, maknanya selepas dia jadi apa? Selepas dia kena jadi ada apa? Selepas dia rasul, ini dia apa tuan-tuan? Jadi ma'tuf. Jadi rasulnya dia apa tuan-tuan? Jadi ma'tuf. Rasul tu jadi apa tuan-tuan? Jadi nama dia ma'tuf. Ma'tuf tuan-tuan ya. Jadi selepas huruf ataf dinamakan dengan ma'tuf. Apa tuan-tuan? Ma'tuf. Okey. Ini nama dia ma'tuf. Jadi rasul ini ma'tuf. Ma'tuf tu macam mana kaedahnya Ustaz? Ma'tuf tu kena ikut sebelum dia. Tapi yang diikuti tu hanya i'rab dia saja tuan-tuan. Hanya i'rab dia saja. Jadi Ustaz, kenapa yang rasul ni baris bawah Ustaz? Kenapa dia majrur Ustaz? Baris bawah kan majrur kan tuan-tuan ya? Kenapa dia majrur Ustaz? Sebabkan dia ikut Allah. Allah ni kan majrur ya. Jadi ma'tuf ni kenapa ujung dia baris bawah? Dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebabkan dia ikut perkataan nama Allah. Kat sini ya. Jadi sebabkan itulah dia majrur juga ya. Baris bawah. Jadi ma'tuf tu kena ikut yang sebelum dia tuan-tuan ya. Ikutkan apa? Ikutkan i'rab dia saja. Majrur ke, mansub ke, ataupun marfu' ke. Macam tu. Betul Puan Nurmah. Tabik nama dia. Okey. Jadi tu ma'tuf, majrur. Hi ada apa tuan-tuan? Hi ada apa dia? Hi tu. Sila. Hi. Wa rasulihi. Hi ni jadi apa ni tuan-tuan? Hi. Sila tulis dalam ruang komen. Puan Siti Mazmin, ahsanti. Hari ini Puan Siti Mazmin lajunya hari ini ya. Masya Allah. Jawab dengan pantas hari ini Puan Siti Mazmin. Jadi hi tu apa? Ada lagi nak jawab? Puan Zainab, Puan Misalmah. Okey, ada lagi nak jawab apa tu hi tu tuan-tuan semua? Puan Nurmah. Okey, terbaik. Semua betul. Okey. Jadi hi tu apa dia tuan-tuan? Hi tu adalah mudhafun ilaihi. Macam tu tuan-tuan ya. Saya perbesarkanlah ni sikit ni. Okey, jadi mudhafun ilaih. Jadi hi itu adalah mudhafun ilaih.
Rasulihi juga mudhaf. Betul Rasul mudhaf, betul. Kalau nak tulis ini mudhaf boleh. Nah, lebih bagus lagi tulis ini mudhaf ya. Jadi ini mudhaf, yang hi jadi mudhafun ilaih. Betul. Kalau kepunyaan tu mudhaf ilaih dah, rasulnya. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Jadi kita dah selesaikan nahwu dia. Dalam nahwu ni kita jumpa mubtada, khabar, huruf jar, isim majrur, ataf, maktuf, mudhafun ilaih. Masya-Allah, terbaik tuan-tuan semua. Okey, untuk nahwu ni tuan-tuan jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Sila tuan-tuan. Kalau ada yang nak ditanyakan, sila tanyakan saja. Okey, faham ya? Jelas tuan-tuan? Okey, semua jelas ya? Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan semua, okey, kalau saya nak sambung satu soalan lagi, takut saya tak cukup masa. Takut saya tak cukup masa. Jadi kita alhamdulillah kita sudah membuat latihan, kita sudah memahami mengenai mana dia tadi ni. Ni dia. Kita yang pertama kali kita kena fahamkan mengenai bina dulu ya. Ini bina. Kita fahamkan bina. Jadi tuan-tuan semua dalam belajar tasrif kena tahu mengenai bina. Bina ya. Macam mana kita nak tahu bina Ustaz? Macam bina ajwaf, sahih ke, salim ke, mahmuz ke? Macam mana kita nak tahu bina Ustaz? Kita kena pandai timbang menimbang. Selepas kita pandai timbang menimbang, maka kita jumpalah kata dasar dia. Jumpa apa tuan-tuan? Kata dasar dia. Kita ketemu kata dasar dia. Kita dapatkan kata dasar dia. Apabila kita dah dapatkan kata dasar, barulah kita boleh tentukan apa bina dia. Daripada kata dasar ni, kita boleh nampak apa bina dia tuan-tuan ya. Jadi kita boleh nampak apa bina dia tuan-tuan. Jadi poin pertama, tuan-tuan kena hadamkan bina tu ya. Bina ajwaf mazid ke? Ini nama dia bina ya. Bina. Jadi istilah bina ni, Puan Nurmah tanya mazid. Kalau mazid tu tuan-tuan, itu bukan berkenaan dengan bina. Bukan berkenaan dengan bina. Itu nama fi'il. Jadi bina ni, itu adalah, bina ni apa dia Ustaz? Bina ni kita menengok kata dasar yang ada pada kata kerja tu. Jadi kita bina ni kita cerita tentang kata dasar dia. Apa saja huruf yang mendasari kata kerja tu. Apa saja huruf yang membina kata kerja tu. Kalau ada huruf ilah dekat tengah-tengah, maka dinamakan dengan ajwaf. Ustaz, kalau yang mazid tu apa Ustaz? Itu nama dia lah. Kalau dalam kata kerja tu ada huruf tambahan, maka dinamakan dengan fi'il mazid. Kalau ada huruf tambahan. Fi'il mazid nama dia. Kalau tak ada huruf tambahan Ustaz pada kata kerja tu, apa nama dia Ustaz? Nama dia fi'il mujarrad. Mujarrad nama dia. Dekat sini ni mazid ke tak Ustaz? Yang inqada ni Ustaz mazid ke tak Ustaz? Kita tengok pada wazan ni, ada ke tak huruf tambahan di sini hajah dan haji? Ada ke tak huruf tambahan ni? Inqada ni. Ada ke tak huruf tambahan dekat sana hajah dan haji? Ada ya, ada huruf tambahan. Apa dia huruf tambahan dia? Alif dengan nun. Maka kalau dia ada huruf tambahan, barulah dinamakan dengan fi'il mazid. Jadi kalau mazid mujarrad ni, maknanya kita kena tengok tambahan, ada ke tak tambahan dia. Macam tu. Okey. Bina kata dasar mazid, huruf tambahan, mujarrad tidak tambahan. Betul. Okey. Betul. Puan Senja ya. Puan Senja, betul. Kalau masdar dia berubah, alif tu berubah jadi ya, betul. Alif tu berubah jadi ya, betul. Ahsanti. Alif tu berubah jadi ya, betul. Okey, Puan Miss Salma, okey. Betul. Jadi kena biasakan, betul Puan Nurmah. Kena biasakan ya. Kena biasakan dalam mencari wazan. Lepas tu kalau kita dah tahu wazan dengan mauzun dia, kita boleh tentukan, kita boleh dapatkan kata dasar dia. Kalau kita dah jumpa kata dasar, kita senang nak cari tahu apa bina dia tuan-tuan semua ya.
berkenaan dengan mazid dengan mujarrad ni kita hanya tengok ada ke tak huruf tambahan, itu saja. Daripada ini pun kita boleh nampak huruf tambahan dia apa? Alif dengan nun. Maknanya ada huruf tambahan, maka dinamakan dengan fi'il mazid. Itu kesimpulan ya. Jadi tuan-tuan kena hadamkan mengenai bina. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu fungsi kepada sirah dan juga apa wazan kepada setiap perkataan. Jadi kalau terjumpa perkataan, cari wazan dia. Kena belajar macam tu tuan-tuan ya. Kalau ada perkataan, cari wazan dia. Lepas tu kena tentukan sirah dia apa. Apa sirah dia tuan-tuan. Jadi macam tu tuan-tuan ya. Kita kena tahu apa wazan dia dan tentukan sirah dia tuan-tuan. Cari dalam kamus, ikut bina ke? Cari dalam kamus, kalau tuan-tuan cari dalam kamus, ada sebahagian kamus tu yang tuan-tuan kena cari apa kata dasar dia. Contoh dia macam inqada tadi tu. Inqada ni cari dalam kamus macam mana Ustaz? Selalunya itu cari pada yang kata dasar dia. Maknanya qaf, alif dan dal. Cari pada qaf, alif dan dal. Maka terjumpa. Kadang-kadang dia ada juga kamus yang ikutkan semualah. Cari saja inqada semua sekali. Ada terjumpa tu. Okey. Kalau bina ni tak begitu penting dalam untuk mencari makna. Dalam kamus tak penting kalau bina dia. Okey. Inqada kata akar dia qaf, alif dan dal. Qaf, alif dan dal, betul. Betul. Qaf, alif dan dal, betul Puan Nurmah. Cuma alif tu bukan kata dasar. Tuan-tuan kena cari apa kata dasar kepada alif tu. Cari alif tu. Alif tu bukan kata dasar ya. Qaf, alif dan dal. Bukan, tapi alif tu bukan kata dasar. Sama ada dia waw ataupun ya. Sila tuan-tuan cari nanti. Boleh cari dalam kamus Dr. Warusdi ada tu. Okey. Okey. Jadi itu sajalah tuan-tuan semua untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah kita jumpa lagi esok ya. InsyaAllah jumpa lagi esok. Dan selepas ni kita akan belajar untuk sesi bahasa Arab komunikasi. Jangan lewatkan dan jangan sia-siakan. Terima kasih banyak tuan-tuan. Maafkan atas segala kekurangan saya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.